Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Amjad bin Asabdin. Pada hari ini saya ingin menunjukkan sedikit tentang loops dan juga looping yang berada di dalam C++ programming language. Selain daripada loops dan juga looping, kita juga ada continue dan juga break. Jadi kita akan tengok apa function break dan juga continue di dalam C++ programming language. Jadi secara khusus ni kita ada tiga jenis loops, iaitu while loops, do while loops dan juga for loops. Kita akan tengoklah setiap loops ini, dan pada akhir video kita akan tengok tentang continue dan juga break. Jom kita tengok. The first loop yang kita akan tengok di depan ini adalah to while loop. Jadi saya telah menggunakan laman web W3 School untuk menunjukkan coding ini. Jadi macam kita boleh nampak di sini, ini adalah program kita dan ini adalah kita punya output. Saya telah menggunakan W3 School supaya ini lagi senang untuk tengok kita punya coding dan juga kita punya output di sini sebelah kanan ini. Jadi macam biasa kita akan tengok dan kita akan analyse dahulu coding yang kita ada di sini, dan kita akan tengok macam mana construction of the while loop truly is. Okey, macam kita boleh nampak di sini, macam biasa kita ada include IOI stream iaitu header files dia, dan kita juga ada using namespace std macam biasa, dan juga integer main yang di mana the main coding kita akan berada lah. Jadi the first thing yang kita boleh nampak adalah integer i. Jadi integer i ni apa fungsinya sebenarnya? Kita akan declare integer i sebagai variable untuk dijadikan sebagai counter ataupun count. Integer i ni, counter ni, dia bermaksud contohnya kita katakan di dalam satu while loop ataupun for loop ataupun do while loop, ianya akan mengira berapa kali sebenarnya program itu telah loop, dan dia akan storekan di variable ini. Jadi dia mengikut pada user punya preference. Contohnya kalau user tu dia katakan tambah-tambah, dia akan tambahkan satu. Kalau tolak-tolak, dia akan tolak satu. Jadi dia mengikut pada user punya preference. Jadi itu fungsi counter. Dia akan mengira berapa kali sebuah program telah loop. How many times a program have repeated. Jadi dia akan mengira ataupun dia akan tolak ataupun tambahkan mengikut pada user punya preference lah. Jadi macam kita boleh nampak di sini sama juga, kalau kita tengok berdasarkan coding ini, dia telah declare-nya sebagai kosong. Jadi apabila dia declare sebagai kosong, the first thing that will be outputted is 0. Jadi dia akan start daripada 0. Jadi 0, 1, 2, 3 macam tu. Kalau dia katakan 1 di sini, dia akan outputkan 1 dahululah. Jadi 1, 2, 3, 4 macam tu. Itu dia punya. Jadi integer i ni itulah function dia. Dia adalah untuk count ataupun counter. Jadi kita declare dahulu ini sebagai kosong di sinilah. Itu the first step kita. And then kita tengok pada the next line, iaitu while kita. Kita boleh nampak di sini, ini adalah kita punya loop lah. Jadi while i kurang daripada 5. Jadi apa maksudnya sebenarnya? Apabila i kurang daripada 5, outputkan i dan tambahkan i. Tambahkan satu pada i. I tambah-tambah tu ia bermakna tambahkan satu pada i. Maksudnya di sini, apabila i tu kurang daripada 5, contohnya kita katakan i tu adalah kosong. Jadi dia akan comparekan, adakah kosong kurang daripada 5? Ya, kosong memang kurang daripada 5. Jadi jika ianya kurang daripada 5, outputkan kosong tersebut dan tambahkan satu pada kosong tersebut. Jadi dia akan outputkan kosong mula-mula, lepas tu dia akan tambahkan satu. Apabila ditambahkan satu pada kosong, kita akan dapat satu. Jadi apabila dia dapat satu, dia akan pergi balik dekat integer ni, integer i ni, dekat variable ni, dan dia akan tukarkan kepada satu. Jadi dia ada correlation dekat sini. Dia akan tambahkan satu, jadi dia akan loop balik. Dia akan loop balik, adakah satu kurang daripada 5? Jadi dia akan tengok daripada sudut satu pula. Adakah satu kurang daripada 5? Ya, betul. Jadi outputkan satu, tambahkan satu kepada satu. Jadi kita akan dapat 2. Adakah 2 kurang daripada 5? Ya, 2 memang kurang daripada 5. Jadi tambahkan satu kepada 2. Jadi kita akan dapat 3. Jadi dia akan ulang ini sampai nombor 5. Apabila sampai nombor 5, dia akan compare. Adakah 5 kurang daripada 5? Tidak, 5 bukan kurang daripada 5. 5 sama dengan 5. Jadi apabila ianya sama, dia akan end the program lah. Dia akan end the loop. Kalau tengok daripada segi program ini, dia akan end the loop lah, dan dia akan end the program. Jadi the output yang kita akan dapat adalah 0, 1, 2, 3, 4. Itu yang kita akan dapat. Sebab 5 adalah kurang daripada 5. Jadi 5 dia tak akan kira. Dia akan stop dekat 4. Sebab 4 memanglah kurang daripada 5. Tapi 5 bukan kurang daripada 5. 5 sama dengan 5. Jadi dia akan outputkan 0 sampai 4 saja.
Tetapi kalau kita nak masukkan 5 juga, macam mana? Apakah caranya sebenarnya? Jadi kita masukkan saja equal di sini. Apabila kita katakan I kurang daripada 5 dan sama dengan 5, dia akan outputkan 5. Ataupun I equals to less than 5 or equals to 5, jadi dia akan keluarkan 0 sampai 5. Jadi kita cuba run, kita akan dapatkan output dia 0 daripada 0 hingga 5. Jadi macam kita boleh nampak di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu caranya untuk mengeluarkan dia punya output. Dan inilah the first loop yang kita akan tengok, iaitu while loop. Jadi kita akan tengok pada do while pula. The next loop yang kita akan tengok adalah do while loop. Jadi do while loop dengan while loop ni sebenarnya dia tak adalah banyak beza sangat, tetapi adalah sedikit di situ di sini. Jadi jom kita tengok macam mana perbezaannya sebenarnya. Jadi macam biasa kita boleh nampak program kita lebih kurang sama saja, tak ada banyak beza pun, tetapi perbezaan yang kita boleh nampak di sini adalah while kita di sini adalah berada di posisi bawah. Ianya berbeza daripada while loop. Kalau while loop, dia punya while ni dia akan berada di bahagian atas, tetapi untuk do while dia berada di bahagian bawah. Apa maksudnya sebenarnya kalau dia berada di posisi bawah ni? Maksudnya di sini dia tak kisah pada user punya input. Kita katakan bila kita masukkan user punya input tu, dia tak kisah adakah condition daripada user input tu dia false atau true, dia still akan outputkan. Kalau do while dia still akan outputkan. Selepas dia telah outputkan, baru dia akan comparekan adakah ianya benar atau false. Jadi ianya berbeza daripada while loop. Ianya terbalik. Kalau while loop dia akan check dahulu adakah true ataupun false, tapi do while ni dia akan outputkan dulu, lepas tu baru dia akan checkkan adakah ianya true ataupun false. Jadi itu perbezaan do while. Jadi dia terbalik sedikit daripada while punya loop. Tapi daripada segi output yang macam kita boleh nampak di sini, ianya lebih kurang sama sajalah. Bukan lebih kurang, memang sama saja. Macam contohnya saya telah katakan integer I ni kita telah setkan 1. Jadi kita telah membuat sedikit perbezaan lah. Berbeza sikit kat sini. Tadi kosong kan, kat sini kita setkan 1 pula. Jadi I ni macam biasa adalah counter lah, counter ataupun count kita. Jadi dia akan akan siapkan dahulu, siapkan 1 dahulu, lepas tu dia akan tambahkan 1. Jadi dia dah buat, dah siap-siap. Dah siap-siap buat, lepas tu baru dia comparekan. Jadi dia terbalik dia punya proses dia. Dia terus pergi step 2, lepas tu baru dia pergi step 1. Jadi dia berbeza sedikit, dia terbalik daripada while loop. Jadi ini saja untuk do while. Kita akan tengok pula untuk loop yang terakhir, iaitu for loops. Last but not least, kita akan tengok tentang for loops. Jadi kalau kita tengok daripada segi orang menggunakan loops, selalunya orang akan menggunakan for loops lah. Memang jarang lah, ada orang yang akan menggunakan do while dengan while punya loops, tetapi kebanyakan lah setahu saya tengok memang ramai yang menggunakan for loops lah. Jadi kita tengok for loops ni macam mana. Sebenarnya bentuk dia memang berbeza sedikit. Dia memang berbeza daripada while dengan do while, tetapi konsepnya, output yang kita akan dapat sama saja, tetapi bentuknya saja yang berbeza. Jom kita tengok macam mana for loop sebenarnya. Jadi macam biasa kita ada integer main, lepas tu kita ada set of codes kita lah. Dan untuk for loops ni kita akan start dulu dengan for. Okey, dalam for ni dia akan buka bracket yang besar ini. Jadi kita kena analyse lah. Kita akan analyse satu persatu apa yang tengah berlaku sebenarnya kat sini. Okey, jadi counter kita di sini adalah macam biasa I. Ini counter kita I, dan kita telah setkan kosong lah. Jadi ianya lebih kurang sama saja dengan while dengan do while macam kita telah buat sebelum ini, yang kita telah tengok sebelum ini. Jadi sama saja, cuma dia punya bentuk ni kita buat dalam satu line coding dalam bracket ni untuk for. Kita buat terus dalam ni. Jadi kita akan setkan integer I ni sebagai kosong. Jadi ini adalah counter ataupun count kita. Yang ni dia akan kira lah. Jadi macam biasa, bila I kurang daripada 5, okey, apabila I kurang daripada 5, jadi dia macam kalau while tu dia akan outputkan I tu dulu, lepas tu dia akan tambahkan 1 kan. Sama saja dengan sini. Jadi I kurang daripada 5, I tambah 1. Jadi apabila I tu kurang daripada 5, tambah 1. Sama saja dia punya konsep, sama saja konsep dia. Jadi apabila kita, contohnya kita katakan kosong kan, jadi kosong kurang daripada 5, betul. Jadi tambah 1.
I tambah-tambah incremental, dia akan tambahkan 1. Jadi dia akan tambah 1 kepada kosong tersebut jadi 1. Jadi dia akan siapkan kosong dahululah macam biasa, dia akan siapkan kosong, lepas tu dia akan startkan balik. Adakah 1 kurang daripada 5? Ya, 1 memang kurang daripada 5. Outputkan 1 dan tambahkan 1 kepada 1 jadi 2. Sampailah nombor 4. Jadi kita akan dapat output 0, 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah untuk for loop. Jadi bentuk dia nampak berbeza, tetapi keluaran hasil output kita tu sama saja dan lebih kurang dia sama saja sebenarnya dengan while loop dengan do while. Cuma kita satukan dalam satu line. Sebab tu ramai menggunakan for loop, sebab ianya lebih mudah. Kita tak payah menggunakan banyak line. Dia buat sekaligus dalam satu line. Sebab tu ramai menggunakan for loops ini. Jadi itu saja untuk looping. Sekarang kita akan tengok apa itu function continue dan break apabila kita menggunakan looping. Jadi kita akan tengok yang tu juga. Kita akan mulakan dahulu dengan continue. Untuk bahagian terakhir video ini, kita akan tengok tentang continue dan juga break. Jadi dua benda ini kita boleh menggunakan dalam programming kita dan ia mempunyai dua fungsi yang berbeza lah. Jadi apa kata kita masukkan dalam loop kita? Kita akan mulakan dulu dengan continue. Jadi saya telah memasukkan continue di sini dan saya telah komenkan break di sini. Jadi kita akan start dahulu dengan continue. Apa sebenarnya function continue ni? Okey, kita abaikan dahulu output dia. Kita tengok dulu dia punya bentuk program dia. Jadi kita ada integer main macam biasa dan kita ada for loop di sini. Dan for loops kita telah mengatakan I ni sebagai counter dan I counter kita sama dengan 1 dan ia apabila 1 kurang daripada 5 ataupun sama dengan 5, I tambah-tambah lah. Jadi dia akan tambah sampai dia nombor 5. Dia takkan stop ke nombor 4. Dia akan compare sampai nombor 5. Jadi output yang kita akan dapat adalah 1 sampai 5. Kan? Sepatutnya kita akan dapat 1 sampai 5. Tetapi kalau kita nampak di sini, kita ada if statement. Jika if I equals to 3, jika I sama dengan 3, continue. Apa function dia? Okey, function dia di sini apabila looping dia ada di posisi 3. Jadi dia ada di posisi 3. Jadi dia tak akan outputkan nombor 3. Jadi contohnya kita berada di posisi 2, jadi dia telah tambah 1. Telah tambah 1 tapi dia tengok pada ada if statement. Kalau I tu sama dengan 3, continue saja. Maksudnya dia akan skip satu iteration of the loop. Jadi dia telah skip satu step. Kita boleh katakan macam tu. Dia tak stop the program, dia tak terminate the program, tetapi dia skip to the next step. Jadi maksudnya kalau dia outputkan 1, 2, dia tak outputkan 3, dia terus pergi ke 4. Jadi 3 tu dia terus skip, dia terus continue ke other iteration. Jadi dia akan outputkan 1, 2, 4, 5. 3 tu tak ada. Macam yang kita boleh nampak di sini, output dia kat sini 1, 2, 4, 5. Jadi jom kita tengok contoh. Kita tukarkan ianya sama dengan 4 kita katakan. Apabila ianya sama dengan 4, apakah output yang kita akan dapat? Jadi supposedly kita akan dapat 1, 2, 3, 5. Jadi dia akan skip yang keempat lah. Jadi kita akan dapat 1, 2, 3 dengan 5. Itu untuk continue. Jadi kita tengok pula apabila kita menggunakan break. Apa function break pula? Okey, saya akan komenkan continue di sini dan kita tengok. Kalau break pula apa function dia? Okey, kalau break dia akan terminate the program. Jadi dia akan terus tutup the program. Jadi tak kisahlah apabila nombor I tu dia sama dengan 4, dia tak continue. Dia maksudnya dia tak pergi ke next step. Dia terus tutup program tersebut. Macam contohnya kalau saya run sini, apabila ianya sampai ke 4, dia terus end kat situ saja. Dia akan tutup program. Jadi dia akan terminate. Macam kita boleh nampak di sini, dia akan outputkan 1, 2, 3. Tapi bila sampai ke 4 tu, dia terus tak adalah, sebab bila sampai 4 terminate tu program. Tak boleh outputkan apa-apa, terminate tu program terus. Jadi itu function break. Dia akan terminate tu program. Jadi jika I tu sama dengan 4, dia terminate tu program. Kalau continue, dia skip satu loop saja. Tetapi kalau break, dia terminate, dia tutup segala program tersebut. Jadi tak boleh keluarkan output apa-apalah. Dia terus tutup saja. Jadi itu untuk continue dan break.